Nama saya Muhammad Razli, saya wakil dari kumpulan 14. Saya akan membentangkan pengenalan tentang tujuan laporan dan gambaran keseluruhan sektor seni. Tujuan laporan adalah menjelaskan contoh organisasi seni tempatan dan semangat organisasi dalam industri kreatif. Yang kedua, menguraikan konsep asas tingkah laku dalam pengurusan seni. Dan yang ketiga adalah membincangkan kepentingan tingkah laku dalam organisasi pengurusan seni. Seterusnya adalah gambaran keseluruhan sektor seni. Sektor seni didefinisikan sebagai industri yang menghasilkan, mempamerkan dan menyampaikan mesej melalui karya seni. Sektor seni juga sangat memainkan peranan penting dalam pengembangan ekonomi negara, memelihara warisan dan membantu dalam mempromosikan identiti negara. Untuk bagian latar belakang, Songket dan Keringkam ditubuhkan pada 26 Jun 2019 semasa kunjungan Hormat Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong semasa Lembaran Emas 2019. Songket dan Keringkam merupakan galeri pertama di Sarawak yang terletak di Jalan Masjid Kuching, Sarawak, dalam usaha melindungi dan memelihara warisan penduduk Bandar Kuching. Sumbangan Galeri Songket dan Keringkam terhadap industri kreatif. Yang pertama, memelihara dan memelihara warisan penduduk Bandaraya Kuching. Galeri Songket dan Keringkam ini menjadi pusat untuk mengumpul semua warisan yang diamalkan oleh masyarakat yang menduduki Bandaraya Kuching. Yang kedua, galeri ini juga telah menjadi pusat untuk memelihara warisan Songket dan Keringkam Melayu Sarawak. Sesuai dengan keinginan Premier Sarawak iaitu Tan Sri Datuk Petinggi Haji Abang Abdul Rahman Zohari Abang Openg. Galeri ini telah memelihara warisan Songket dan Keringkam masyarakat Melayu Sarawak agar ia tetap wujud dan tidak ditelan zaman. Yang ketiga, galeri ini juga telah menjadi platform untuk pemasaran jualan pakaian tradisional serta kraft yang berkaitan dengan pelbagai komuniti yang terdapat di Sarawak. Galeri ini bukan saja menjual hasil tenunan Songket dan Keringkam masyarakat Melayu Sarawak, malah ia turut menjual hasil tenunan tradisional yang lain serta hasil kraft tangan yang terdapat di Sarawak. Yang keempat, galeri ini juga telah menjana peluang pekerjaan kepada penggiat seni tenunan. Para penggiat seni tenunan telah diberi peluang untuk menghasilkan tenunan mereka dan menjual hasil tersebut kepada galeri ini. Hal ini telah menghasilkan sumber pendapatan yang kukuh kepada mereka. Yang kelima, galeri ini juga telah memperkenalkan seni warisan Songket dan Keringkam masyarakat Melayu Sarawak kepada generasi muda. Galeri ini telah menjadi sumber pengetahuan kepada generasi muda untuk mengenali seni tenunan warisan Songket dan Keringkam ini. Kepelbagaian, personaliti dan nilai adalah faktor penting dalam organisasi seni yang perlu diurus dengan bijak. Kepelbagaian membawa kreativiti dengan menggabungkan pelbagai sudut pandangan tetapi perlu dikendalikan untuk mengelakkan konflik dan menggalakkan kerja berpasukan. Personaliti pula mempengaruhi cara individu bekerjasama dan tugasan perlu disesuaikan dengan kemampuan masing-masing untuk meningkatkan semangat berpasukan. Manakala nilai yang sepadan antara individu dan organisasi penting untuk memotivasikan kaki tangan, membina pasukan yang kuat serta mencapai maklumat seni dengan lebih efektif. Seterusnya, sikap, emosi dan kepuasan kerja adalah faktor penting yang mempengaruhi prestasi dalam organisasi seni. Sikap positif mendorong kolaborasi dan kreativiti, sementara sikap negatif boleh menghalang produktiviti dan menyebabkan konflik. Emosi pula memainkan peranan besar dalam kerja kreatif dan kecerdasan emosi membantu mengurus perubahan emosi serta menyelesaikan konflik, mewujudkan persekitaran yang menyokong kreativiti dan semangat berpasukan. Manakala kepuasan kerja memberi kesan positif kepada kreativiti, pengekalan staf dan kejayaan organisasi yang dapat dipertingkatkan dengan memberi tugas bermakna, penghargaan dan peluang untuk perkembangan profesional. Saya Nurul Zatul Ashikin binti Muhammad Salim yang bernomor metrik 102023 akan menjelaskan tentang persepsi, atribusi dan pembelajaran serta motivasi kepada organisasi seni
dan kepentingannya kepada pengurus seni. Untuk konsep persepsi, menurut Syekh Marhan, Olwein dan Osborne pada tahun 2017 merupakan sesuatu proses di mana mereka memilih, mengatur, mentafsir dan bertindak balas terhadap karya seni. Di samping, persepsi menentukan kerjaan ataupun kegagalan sebuah acara ataupun program seni berkenaan. Seterusnya, untuk bahagian atribusi dan pembelajaran, iaitu menurut Syekh Marhan dan Olwein dan Osborne, di mana wujudnya penjelasan ataupun sebab terhadap sesuatu peristiwa itu. Malah ia juga melibatkan punca luaran dan punca dalaman dalam mempromosikan organisasi seni. Misalnya, pengurus seni dapat memberikan galakan kepada pegawainya dengan menghadiri program ataupun bengkel seni seperti program Aspire. Di samping itu, bagi memberikan peluang untuk mengasah kemahiran mereka dengan memperolehi ilmu daripada yang lebih mahir dalam bidang pembuatan seni tradisional songket dan keringkam. Untuk bahagian motivasi pula, dinyatakan oleh Syekh Marhan, Olwein dan Osborne pada tahun 2017 dinyatakan bahawa motivasi merupakan daya dalam diri individu dalam menyumbang kepada tahap hala tuju dan kegigihan di tempat kerja. Organisasi seni seperti galeri songket dan keringkam perlulah memberikan pengiktirafan dan memperagakan hasil karya pengkarya di galeri mereka misalnya. Halo, saya Zikra Hakim dan hari ini saya ingin membentangkan tentang kepentingan gelagat organisasi dalam pengurusan seni. Mempelajari tingkah laku organisasi membolehkan organisasi memahami bagaimana pekerjanya berkelakuan dan berinteraksi antara satu sama lain dan organisasi itu sendiri. Menggunakan keputusan, organisasi boleh melaksanakan perubahan yang meningkatkan prestasi dan kecekapan serta meningkatkan kepuasan pekerja. Gambaran keseluruhan gelagat organisasi dalam seni. Gelagat organisasi atau OB dalam konteks organisasi seni melibatkan pemahaman dan pengurusan sikap, tingkah laku dan interaksi individu dan kumpulan dalam tetapan yang unik. Organisasi seni yang termasuk teater, muzium, galeri, orkestra dan syarikat tarian mempunyai ciri tersendiri yang mempengaruhi cara prinsip OB yang disediakan. Seterusnya ialah aplikasi prinsip gelagat organisasi kepada pengurusan seni. Yang pertama sekali ialah perbezaan individu. Setiap individu mempunyai personaliti yang unik, satu sifat yang mempengaruhi gelagat, attitude dan prestasi di tempat kerja. Mengenali setiap perbezaan ini mampu membantu dalam pengurusan seperti seseorang yang tidak bersosial tetapi bagus membuat kerja, atau sebaliknya, iaitu seseorang yang pandai bersosial tapi tidak bagus membuat kerja. Seterusnya ialah teori motivasi. Teori motivasi terbagi kepada dua, iaitu teori motivasi Maslow, di mana satu teori psikologi yang mencadangkan setiap keperluan individu bagi mengekalkan tahap motivasi mengikut hierarki keperluan, iaitu daripada paling bawah, keperluan fisiologi, keperluan keselamatan, keperluan kasih sayang dan sosial, keperluan penghargaan diri dan keperluan pencapaian hasrat diri. Seterusnya ialah teori dua faktor Herzberg. Menurut teori daripada Frederick Herzberg ini, kepuasan pekerja mempunyai dua dimensi, iaitu kebersihan dan motivasi. Faktor kebersihan meliputi keperluan esensial seperti grade gaji, penyediaan daftar tempat kerja, persekitaran dan hubungan dengan rakan kerja. Untuk faktor motivasi pula, ia meliputi keperluan intrinsik. Seterusnya ialah gaya kepimpinan. Gaya kepimpinan terbahagi kepada tiga, iaitu autokrasi, demokratik dan juga laissez-faire. Autokratik dikenali sebagai kepimpinan yang menumpukan kuasa kepada satu pihak. Ketua memberikan arahan dan memastikan arahan tersebut dilaksanakan tanpa memberikan penjelasan. Seterusnya ialah demokratik. Pemimpin demokratik menggalakkan pelibatan pekerja dalam satu hal yang memerlukan pembuatan keputusan. Seterusnya ialah laissez-faire, juga dikenali sebagai kepimpinan lepas tangan. Pemimpin memberikan arahan dan mempercayai pekerja dapat menjalankan tugas mereka bagi mencapai objektif dan matlamat organisasi. Membentangkan manfaat untuk pengurus dan organisasi. Manfaat yang pertama adalah meningkatkan efisiensi dan kelancaran beroperasi. Perkara ini dikatakan demikian kerana
sikap seseorang pekerja menampilkan disiplin mereka dalam organisasi ini. Seterusnya, manfaat lain yang dapat dilihat dalam organisasi ini adalah mendorong kreativiti dan inovasi dalam seni. Keadaan ini dikatakan demikian kerana perilaku pekerja yang bersikap terbuka terhadap hal yang baru serta bersedia berkongsi idea dan kepakaran untuk membantu pengurus dalam merancang dan mengembangkan pameran seni yang lebih efektif dan efisien. Manfaat lain yang boleh diperolehi dalam hal ini adalah menumbuhkan rasa tanggungjawab bersama dalam organisasi Songket Keringkam Galeri. Perkara ini dikatakan demikian karena dengan sikap yang proaktif mampu menjadikan pekerja bekerja dengan lebih efisien lagi, di samping membantu pengurus dalam meningkatkan nama baik galeri yang serta mencapai kemajuan yang baik agar dapat bersaing dengan galeri lain. Akhir sekali adalah mencipta lingkungan kerja yang harmonis. Keadaan ini dikatakan demikian kerana sikap pekerja yang saling menghormati antara satu sama lain. Setiap pekerja hendaklah menunjukkan sikap saling menghormati dan kooperatif serta sikap terbuka untuk menciptakan suasana kerja yang harmoni dan aman di tempat kerja. Sebagai kesimpulannya, Songket dan Keringkam merupakan warisan budaya yang melambangkan tekstil tradisional, yaitu kehalusan seni, identiti masyarakat dan nilai tradisi yang tinggi. Dengan hal ini, Songket dan Keringkam juga penting untuk memelihara dan memelihara warisan penduduk Bandaraya Kuching. Penggunaan Songket dan Keringkam bukan sahaja mempertahankan budaya warisan nenek moyang kita, tetapi memastikan terus relevan bagi simbol kebanggaan budaya kita.